FM. Satu kosong dua perpuluhan tiga. Dipersembahkan. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Farah Huda Sahiran dalam Berita Melaka FM. Melaka Antara Negeri yang akan menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 2 minggu bersama Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Johor dan Sabah bermula 13 Januari sehingga 26 Januari. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sidang media khas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di saluran RTM. Menurut beliau, pelaksanaan PKP adalah disebabkan 8 negeri itu ialah kawasan berisiko tinggi. Dan lepas itu, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB akan dilaksanakan di Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan, manakala PKP pemulihan akan diteruskan di Negeri Perlis dan Sarawak. Justru aktiviti rentas negeri di seluruh negara adalah tidak dibenarkan, manakala bagi negeri yang diarah PKP, pergerakan rentas daerah adalah dilarang. Perkembangan kes COVID-19 di Melaka, 37 lagi kes positif di Kesan. Jabatan Kesihatan Negeri JKN menerusi laman rasmi Facebooknya memaklumkan setakat semalam kira-kira 399 kes aktif sedang dirawat di hospital. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Melaka setakat ini 1,620 kes. Menerusi kenyataan itu juga, sebanyak 17 kes sembuh dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh COVID-19 sebanyak 1,215, manakala tiada kematian baru direkodkan. Dalam pada itu, menurut JKN, daripada 37 kes baru dilaporkan, 33 adalah jangkitan tempatan, manakala baki 7 kes adalah kes import. Kenyataan sama turut menjelaskan kesemua kes baru semalam melibatkan kontak rapat ahli keluarga, kontak rapat sosial serta saringan dari kawasan zon merah. Semalam sebanyak 2,232 kes dilaporkan di negara ini, menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 mencecah 138,224 kes. Sindiket pecah rumah, samun dan curi kenderaan yang aktif di 4 negeri termasuk Johor, Negeri Sembilan dan Perak berjaya ditumpaskan Polis Melaka. Ketua Polisnya Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata hasil serbuan sepasang kekasih warga tempatan berusia 38 dan 42 tahun berjaya diberkas, manakala seorang lagi suspek juga warga tempatan berjaya meloloskan diri. Menurut beliau, berdasarkan siasatan, sindiket berkenaan dikesan aktif di Melaka sejak 5 bulan lalu. Bertindak atas maklumat pasukan khas di 9 Polis Kaunti Jam Melaka membuat risikan dan serbuan di sebuah inap desa di Kampung 8 Melaka pada jam 12.40 tengah hari. Bagaimanapun, suspek yang menyedari kehadiran pihak polis bertindak melanggar kenderaan polis dan sebuah motosikal sehingga menyebabkan seorang anggota polis cedera ringan. Polis percaya sindiket berkenaan dianggotai sekurang-kurangnya 5 individu. Polis juga percaya sindiket ini bergerak secara mobil di keempat-empat negeri bagi mengelak dikesan. So daripada tangkapan ini, pihak polis kontijen Melaka akan membuat kerjasama dengan Polis Johor, Negeri Sembilan dan juga Perak. Kerana kita dapati kumpulan ini aktif dalam kes pecah rumah, samun dan juga curi kenderaan yang dipercayai melibatkan Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Perak di Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kampung 8. Dalam serbuan itu, polis menemui sebilah parang dan kapak dipercayai digunakan untuk kegiatan jenayah serta sebuah kereta Myvi dan sebuah kereta Toyota Vios. Selain itu, turut ditemui 2 biji pil ekstasi, 0.56 gram pil kuda, 20.64 gram syabu dan 15.07 gram heroin. Hasil siasatan, suspek yang ditahan seorang lelaki berusia 38 tahun mempunyai 100 rekod tangkap serta 40 rekod jenayah lampau. Manakala teman wanita suspek berusia 42 tahun mempunyai 3 rekod jenayah berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A, Seksyen 380 dan Seksyen 457 Kanun Keseksaan serta Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Terpedaya dengan pulangan lumayan dalam masa 3 hari, seorang pelajar universiti swasta kerugian lebih RM80,000 apabila menjadi mangsa terbaru iklan pelaburan mata wang digital atau Bitcoin. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komisen Negeri Superintendent Isundra Rajan berkata, kejadian berlaku 5 Januari lalu apabila mangsa perempuan berusia 25 tahun terlihat iklan pelaburan terbabit di Facebook. Iklan terbabit menjanjikan pulangan lumayan dalam tempoh 72 jam sebelum mangsa kemudian dihubungi melalui aplikasi WhatsApp oleh suspek yang memberi penerangan mengenai pelaburan Bitcoin. Setelah bersetuju, suspek mengarahkan mangsa supaya mendaftar di satu laman web antara 5 hingga 8 Januari lalu. Selepas itu, pelajar berkenaan membuat beberapa transaksi bayaran secara berperingkat untuk membeli Bitcoin ke 5 akaun yang berbeza, keseluruhannya berjumlah RM84,600. Suspek kemudian terus mengarahkan mangsa membuat bayaran sehingga dia kehabisan wang menyebabkan mangsa memaklumkan kepada ahli keluarga setelah merasakan dia ditipu. Susulan itu, mangsa membuat laporan polis 8 Januari lalu di Balai Polis Tengkera dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan atas kesalahan penipuan. Superintendent Isundra menasihatkan orang ramai agar tidak terpedaya dengan iklan dan tawaran untuk menyertai pelaburan yang menjanjikan pulangan lumayan dalam masa yang singkat. Maklumat lanjut berkaitan pelaburan boleh diperolehi melalui sumber rasmi seperti Alert List Bank Negara Malaysia BNM dan Suruhanjaya Security SC. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini untuk menggerakkan anggota dan sukarelawan ke kawasan terjejas di Pahang. Jelas beliau, inisiatif ini dilaksana bagi meringankan bebanan penduduk terjejas banjir. Katanya pelbagai bantuan boleh dihulurkan termasuk membantu membersihkan kediaman serta kawasan yang diselaputi lumpur. Perbincangan bagi misi bantuan itu katanya akan dilaksana pihak PBT yang diketuai Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ. Saya Melaka ni kita prihatin. Memang ada peruntukan di setiap PBT itu, mana-mana bencana atau disaster yang berlaku. Saya dah cek ada sedikit. Jadi eloklah. Saya kata Hang Tuah Jaya yang diketuai oleh Datuk Syahdan bincang, dan mana-mana juga agensi ataupun sukarelawan NGOs yang nak bersama, eloklah bersama-sama dengan satu kumpulan, satu pasukan. Jadi kita pergi tengok kawasan mana yang benar-benar memerlukan sukarelawan, the volunteers ni. Jadi satu Melaka, kita pergi satu tempat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan amanat Tahun Baru 2021 dan Prapelancaran Pelan Strategik Melaka Maju Jaya 2035 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Bertemakan melakar wajah baru Perkhidmatan Awam Melaka, majlis dihadiri kira-kira 400 penjawat awam. Kerajaan Negeri Melaka menyasarkan kira-kira 15,000 individu akan hadir ke Karnival Kerjaya Februari ini. Menurut Esko Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Melaka, Dato' Ismail Othman, namun ia bergantung keadaan semasa COVID-19 dalam negara sebelum karnival itu dapat dilaksana. Karnival berkenaan antara usaha kerajaan negeri bagi membantu mengurangkan jumlah pengangguran belia di Melaka selain membantu meningkatkan ekonomi individu. Saya dah dalam working paper tu kita mensasarkan jumlah yang besar kerana pada bulan yang kita buat penyiaran pekerjaan oleh PKSO pada hari itu merupakan satu yang tak dirancang sangat, mana tak tara. Di sana kita tara, kita buat dan kita target pun satu kali buat tu dekat 10-15 ribu orang boleh datang. Kita ini sesi satu hari punya sesi. Tapi itulah kalau kita bergantung pada COVID ni juga lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Sumbangan Skim Rondaan di Jeperon Kuala Linggi, Masjid Tanah Melaka. Sekian berita yang disunting Zainon Sulaiman untuk Berita Melaka FM. Terus patuhi SOP, kitalah barisan hadapan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM. Satu 102.3 Mempersembahkan